Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berada pun pada malam 1 Ramadan ini, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kita ruang dan peluang untuk kita hirup lagi udara Ramadan yang sangat penuh keberkatan di dalamnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada tahun ini kita menyambut Ramadan dalam suasana yang agak kepiluan dan kesedihan kerana kita menyambut Ramadan pada tahun ini dalam suasana PKP, dalam suasana yang di mana dunia dilanda dengan wabak penyakit COVID-19. Tetapi walau bagaimanapun, kita tidaklah boleh menjadikan ini sebagai satu sebab dan alasan untuk kita tidak beribadah, untuk kita tidak beramal soleh, untuk kita tidak meraih keberkatan dalam bulan Ramadan ini. Ini tidak menjadi alasan kerana ini mungkin ada hikmah di sebaliknya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang di mana sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nantikan oleh orang Islam, sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Hatta Nabi SAW sendiri pun sangat menunggu dengan kehadiran Ramadan yang sangat penuh dengan keberkatan, yang sangat penuh banyak kelebihan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga kan Nabi SAW mengajar para sahabatnya, mengajar umatnya dalam satu doa yang khusus demi menantikan kehadiran Ramadan ini, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa tuan-tuan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang mempunyai kelebihan yang tersendiri berbanding dengan bulan-bulan yang lain, yang di mana kita ketahui dalam bulan tersebut, dalam bulan ini mempunyai satu malam yang mana yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar, yang di mana pada bulan ini juga diturunkan Al-Quran, dan juga apa yang amalan kita buat pada bulan ini akan dilipat kali gandakan, tuan-tuan. Jadi marilah kita sama-sama mengejar untuk mengecapi kelebihan pada bulan Ramadan ini. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, pada kali ini saya ingin berkongsi tentang apakah persediaan kita, apakah persiapan kita untuk kita melalui sepanjang bulan Ramadan ini. Yang pertama, iaitu kita melatih diri kita untuk tidur dan bangun lebih awal. Kerana apa tuan-tuan? Pada bulan Ramadan, pada siang harinya, umum kita ketahui, kita diharamkan untuk makan dan minum. Jadinya kita memerlukan tenaga yang banyak, tenaga yang cukup untuk kita melakukan satu pekerjaan pada siang hari. Jadi tuan-tuan, pada malamnya kita hendaklah tidur lebih awal, seperti selepas kita bertarawih, selepas kita more dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan, kita melazimi ataupun kita membasahi bibir dan lidah kita untuk zikrullah, iaitu zikir kepada Allah. Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Kerana apa tuan-tuan? Zikir ini adalah semula-mula amalan yang boleh kita buat. Kita hanya melafazkan di bibir, ataupun kalau kita malas sekalipun, kita pasanglah radio ke TV ke yang punya saluran zikir itu. Kerana apa tuan-tuan? Zikir ini dapat menjinakkan hati kita yang liar ini, dapat menundukkan hati kita yang penuh dengan keegoan ini. Mudah-mudahan kita lebih dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa tuan-tuan? Kita memperbanyakkan bersama dengan Al-Quran, ataupun istilah sekarang ini dating dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran tuan-tuan adalah sahabat kita di alam barzah nanti. Kerana Al-Quran ini juga memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Kerana Al-Quran inilah yang membantu kita pada hari keesokan harinya, maksudnya pada hari yang penuh dengan huru-hara, iaitu pada hari akhirat, hari kiamat nanti. Jadinya kita perlu azam dalam diri kita untuk kita mengkhatamkan Al-Quran pada tahun ini. Sifirnya senang je tuan-tuan. Satu hari kita khatamkan satu juzuk Al-Quran. Sifirnya bagaimana? Selepas solat fardu,
subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita mengambil 4 muka surat. Jadi ini 4 kali 5 bersamaan 20 muka surat. 20 muka surat bersamaan dengan 1 juzuk Al-Quran. Jadi ini mudah. Mudah untuk kita buat. Benda ni bukan payah untuk kita buat, senang saja kita hanya membaca Al-Quran. Dan pada masa itu, kalau kita ada masa lebih, kita bolehlah untuk kita tafsir atau kita baca tafsir Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran, kita baca apa itipati dalam Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dalam masa yang sama. Seterusnya, yang keempat adalah kita meninggalkan perbuatan yang tidak berfaedah. Apakah perbuatan harian yang menjadi kebiasaan yang selalu kita buat? Benda tersebut yang tidak mendatangkan faedah. Lalu pada bulan Ramadan ini, kita mentarbiahkan diri kita, kita didik diri kita supaya meninggalkan perkara yang tidak berfaedah tersebut. Seperti kita bermain game. Jadi, pada zaman ini pula, pada kini juga, anak-anak muda suka apa? Bertiktok. Bertiktok. Jadinya, benda ni tidak mendatangkan faedah. Jadinya, Islam tidak menghalang untuk kita berhibur, tetapi adalah hadnya. Tak adalah daripada pagi sampai ke malam game, daripada pagi sampai ke malam tengok benda-benda yang tidak berfaedah, dari pagi sampai ke malam kita bertiktok sebagainya. Inilah yang dikatakan perkara yang tidak berfaedah. Jadi pada bulan Ramadan ini, kita ambil peluanglah untuk kita beramal dan sebagainya, insya-Allah. Yang kelima adalah kita mendekatkan diri kita dengan masjid. Tetapi tuan-tuan, pada tahun ini mungkin ada sebabnya kita tidak dapat pergi ke masjid, tapi kita jadikan rumah kita itu sebagai suasana dalam masjid. Kita bersolat jemaah bersama keluarga kita, kita bertadarus Al-Quran sama-sama dengan keluarga kita, dan pelbagai cara. Kita berbuka sama-sama, bersahur sama-sama, moreh sama-sama. Ini menunjukkan kita lebih erat kita dengan keluarga kita, dan secara tidak langsung mendapat keberkatan di dalam keluarga kita tersebut, insya-Allah. Seterusnya, yang keenam adalah kita menyemak semula hukum hakam tentang puasa. Inilah tuan-tuan muslim dan muslimat, sejak akhir ini mungkin kita banyak keliru tentang hukum hakam yang terdapat di dalam menjalani ibadah puasa. Jadi kita kenalah rujuk kepada yang lebih arif, ustaz-ustazah, alim ulama tentang hukum hakam yang terdapat dalam puasa. Ini batal atau tidak, buat macam ni batal atau tidak. So jadinya kita secara langsung kita menambah ilmu kita, dan dalam masa sama juga kita dapat berkongsi dengan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, apa yang ilmu yang kita dapat, insya-Allah. Yang terakhir adalah kita rencanakan target Ramadan kita. Apa itu rencanakan target Ramadan? Okey, pada tahun ini aku azam untuk solat tahajud sepanjang Ramadan. Tahun ini aku berazam untuk khatam Quran sebanyak berapa kali. Jadi kita perlukan target kita. Jadinya, katakanlah tahun lepas kita tak kesempatan untuk khatam Quran, mungkin ada sebab-sebab tertentu, jadi tahun ini kita azam. Aku yakin bahawa tahun ini aku nak khatam Quran. Jadinya tuan-tuan, apabila habisnya bulan Ramadan, kita hendaklah teruskan amalan yang kita buat sepanjang Ramadan ini ke bulan-bulan lain. Sehingga Ramadan akan datang dan seterusnya. Secara tak langsung akan menjadi amalan harian hidup kita. Tak semestinya, janganlah kita habis Ramadan terus kita stop dengan amalan itu. Ini perkara yang tidak baguslah. Kita khatam Quran, kita baca Quran pada Ramadan je. Pada bulan lain kita tak baca Quran. Jadi ini perkara ini tidak baik untuk dilakukan, kerana amalan ini perlu diteruskan hingga ke akhir hayat kita. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang berkati Allah, itu sahajalah perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengecapi maradhatillah. Sekian. Selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.